keprihatinan kita tentang kegagalan kerajaan Barisan Nasional menangani masalah inflasi, beban kehidupan rakyat dengan kos meningkat tanpa peningkatan gaji dan pendapatan, pengurangan subsidi berterusan, dan keengganan menerima kenyataan bahawa kita sedang menghadapi keadaan ekonomi yang gawat yang sangat membebankan rakyat. Tidak ada tanda jelas dari dasar kerajaan untuk menghentikan rasuah, amalan boros, ketirisan seperti mana yang ketara dalam laporan Ketua Audit Negara. Yang diwar-warkan ialah langkah-langkah yang kami percaya akan lebih menekan rakyat dengan penambahan cukai melalui GST, kempen besar-besaran untuk memohon rakyat menerima GST tanpa memberi ruang satu wacana atau perbincangan termasuk di kalangan pakar ekonomi secara terbuka dan bebas. Saya merujuk kepada laporan Bank Negara dan juga indeks harga pengguna CPI dari Jabatan Statistik. Data rasmi Bank Negara menyatakan bahawa kadar inflasi berada pada tahap 1.2% Disember 2012, meningkat hampir setiap bulan sepanjang 2013 kepada 1.3% Januari, 1.5% Februari, 1.6% Mac, 1.7% April, 1.8% Mei dan Jun, dan 2% pada Julai 2013. Penambahan 1-2% ini dari sudut angka mengelirukan karena kumulatif untuk satu tahun jumlahnya besar dan saya akan jelaskan. Menurut Monetary Policy Statement Bank Negara 7 November 2013, CPI rasmi terkini melonjak kepada 2.6% September 2013 berbanding 1.9% Ogos 2013. Ya. Lonjakan tinggi dan ini dikaitkan hanya dengan peningkatan harga petrol berikutan pengurangan subsidi petrol 20 sen serta kenaikan harga barang makanan pengangkutan berkaitan dengannya. Anggaran Trading Economics, kadar inflasi untuk Oktober 2013 meningkat kepada 2.8%, November 2013 2.9%. Maknanya kadar inflasi di Malaysia telah melonjak sebanyak 2.4 kali ganda dalam masa setahun. 1.2% Disember 2012, 2.9% November 2013. Saya rujuk di sini perbandingan harga yang saya akan edarkan nak menunjukkan ketidakmusabahan dasar kerajaan berbanding dengan harga pasaran dunia. Ya. Umpamanya, harga purata minyak mentah dunia untuk dolar per barrel 2012 111.65. Harga
purata di Malaysia ringgit per liter RM1.90. 2013 harga turun $3, 108.7. Di Malaysia naik RM2. Januari 2014 harga turun lagi. Maknanya kalau banding dengan 2012 sudah $5, 17-18 ringgit. Di Malaysia naik lagi RM2.10. Alasan kerajaan Malaysia kaitkan dengan harga pasaran antarabangsa itu tidak benar dan mengelirukan. Gula mentah yang dimonopoli oleh Kroni 2012 harga ikut dolar per pound 0.216 dan harga di Malaysia RM2.50. 2013 turun 0.175, harga di Malaysia naik 2.67 sen. 20.67 sen. Januari 2014 harga pasaran dunia turun lagi 0.152 dolar per pound. Di Malaysia meningkat, melonjak lagi RM2.84. Jadi kaitan dengan harga pasaran dunia. Tapi ini bukan soal angka, bukan soal jumlah, soal kesan pada kehidupan rakyat bawahan dan pertengahan. Saya ambil contoh dari Jabatan Statistik Malaysia, CPI and individual components peratus year to year. Ini kan saya akan ada. Ini baik untuk khusus ekonomi asas. Kita lihat banyak peningkatan dari segi pengangkutan. Ini tak disebut dalam laporan media rasmi. Ya. Peningkatannya itu saya ingat 4.6% ya, year to year. Disember 12, September 2013. Pendidikan, peningkatannya itu Disember 12 1.6, September 2013 2.6. Minuman dan makanan tak termasuk Arab. Jadi San Miguel tak termasuk. Saya tak tahu, saya dry. Baik. Jadi food and non-alcoholic beverages itu peningkatannya tinggi. 2% Disember 2012, 39% September 2013. Saudara, yang saya tekankan di sini ialah kaitan kenaikan tidak harus dikaji, difahami hanya dari sudut peratusnya, tetapi dari sudut beban kepada rakyat biasa. Ya. Dan sekarang ini tidak hanya kepada petani, nelayan, pekerja, malah di kalangan kelas menengah bawahan memang terasa tekanan hidup yang lebih berat.